أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Pertama-tamanya yang saya hormati dan saya muliakan Al-Fadil, guru atau ustaz atau ustazah yang menggantikan saya untuk kelas pada hari ini. Seterusnya anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi alhamdulillah kita bertemu lagi untuk kelas secara online ataupun secara rakaman daripada ustaz. Pada hari ini insya-Allah kita akan buka untuk kitab tauhid. Kitab tauhid di mana ustaz akan bacakan seperti mana ustaz bacakan pada kamu kitab mantik lah. Kitab tauhid. Jadi untuk tauhid ni ustaz cuma mengajar 2 kelas kalau tak silap. Kelas sekolah ni dan satu lagi kelas apa saya tak ingatlah. Jadi kelas yang satu lagi tu selain sekolah ni tu ustaz tak pasti kamu dah sampai mana. Sebab sebelum ni kamu diajar oleh Ustaz Zainal Arifin kan. Tapi tak apa, kita akan mula pada hari ini pada bab nombor 2. Bab yang kedua, al-jinnu wasyayatin. Jin dan juga syaitan. Kalau misal kata kelas yang kedua tu ataupun kelas yang satu lagi tu belum lagi sampai sini, nanti begitu ustaz kita akan ulang ke belakang sikitlah. Ya. Okay, jadi sebelum tu kita pergi dulu kepada Fihris. Penerangan kepada kamu lah. Okay, Fihris untuk pengetahuan kamu setakat ni Fihris kita belajar semua lah. Semua yang ada dalam Fihris ni kita akan belajar. Adapun muqarrar ataupun silibus untuk tahun ni belum lagi keluar, belum lagi ada. Jadi kalau dah ada nanti ustaz akan beritahu kamu lah. Jadi total kita ada 26 bab yang kita akan pelajari semuanya lah insya-Allah. Jadi pertama sekali ikhlaskan niatlah belajar ni bukan semata-mata untuk kamu menghadapi peperiksaan, tapi juga untuk menguatkan akidah kamu. Menguatkan akidah, tauhid, kepercayaan kepada Allah dan juga beriman kepada perkara-perkara sam'iat. Jadi meskipun kalau katalah tak boleh nak hafal macam bahasa Arab. Jadi paling-paling tidak pun kalau kamu dah lepas belajar kitab ni kamu fahamlah bahasa Melayu. Kamu faham semua berkenaan apa yang kita pelajari. Kenapa? Untuk kepentingan diri kamu dan juga ahli keluarga lah, masyarakat dan sebagainya. Jadi hari ni kita nak masuk pada bab yang kedua iaitu al-jinnu wasyayatin. Jin dan juga syaitan. Tak silap kelas sekolah ni dah belajar. Kalau ustaz tak silap, ini kelas sekolah ni dah belajar. Tapi tak apa, tak ada masalah, kita ulang lagi. Kita ulang lagi. Al-jinnu wasyayatin, kalau kata dah belajar, kamu ulang kajilah. Kalau kata belum belajar, okey boleh tandakan. Okey, jadi al-jinnu wasyayatin berbahasan berkenaan jin dan juga syaitan. Jadi kalau dia tanya apakah jin, kita tandakan dulu, kotakkan dulu. Ustaz kotakkan ya. Al-jinnu wasyayatin. Kalau dia tanya apa maksud jin dan juga syaitan, kamu jawab inilah. Alam minal awalim al-ghaibiyah la ya'lamu haqiqatahu illa Allah. Jin dan juga syaitan adalah alam daripada alam-alam ghaib yang tidak diketahui hakikatnya melainkan Allah. Kalau dia tanya apa dalil, ni jawapan dia. Apakah dalil subutuhum? Ma huwa dalilu ala subutihim? Jawapan dia adalah Alkitab dan juga As-Sunnah dan juga ijma' ulama. Ada 3. Al-Quran, hadis dan juga ijma' ulama. Okey. Seterusnya bawah ni penerangan saja. Kadang-kadang pernah masuk kertas 1. Dia kata apa? Jin dan juga syaitan adalah umat yang berakal, mumayyizah. Yang berakal dan mumayyiz. Maksudnya dia boleh bezakan antara baik dan juga jahat lah. Baik dan juga buruk. Dia utuskan kepada mereka Rasulullah. Maksudnya mereka ni ada syariat mereka. Dan mereka disuruh faham ma'murun bil iman. Mereka bersuruh untuk beriman kepada Allah dan mentauhidkan Allah dan berikrar
berikrar menghambakan diri kepada Allah. Okey. Okay, kemudian pandangan ulama berkenaan ra'ul ulama'i fi khalqil jin. Pandangan ulama berkenaan penciptaan jin. Jadi di dekat sini dia ada dua pandangan. Kamu tandakan dulu. Yang pertama, kamu buat kotak Ra'yul Hasan Al-Basri. Tulis nombor 1. Pandangan yang kedua adalah daripada Ibnu Abbas. Nombor 2. Okay. Jadi untuk pandangan yang pertama daripada Hasan Al-Basri, dia kata Al-Jin tanasalu min iblis. Okay. Kalau pandangan Ibnu Abbas adalah nasla iblis humus syayatin ammal jin fahum jinsun akhar fahum waladul jan. Jadi dia ada dua pandangan. Ada dua pandangan. Pandangan yang pertama Hasan Al-Basri. Siapa Hasan Al-Basri? Hasan Al-Basri ni ulama lah. Ulama at-tabi'in. Bukan tabi'in, dia tabi'in. Maksudnya selepas sahabat datang Hasan Al-Basri. Jadi pada pandangan Hasan Al-Basri adalah jin tanasalu. Tanasalu ni maksudnya berketurunan ataupun anak lah, keturunan lah. Tanasalu ni keturunan daripada iblis. Adapun kalau pandangan yang kedua Ibnu Abbas, dia kata keturunan iblis, nasla iblisi humus syayatin ammal jin fahum jinsun akhar fahum waladu al-jan. Kalau pandangan Ibnu Abbas pula mengatakan bahawasanya keturunan iblis itu adalah syaitan, manakala jin mereka ni adalah kelompok lain, mereka adalah anak-anak kepada jan. Jadi kalau Hasan Al-Basri dia kata jin ni daripada syaitan, daripada iblis. Jin dan juga syaitan lah daripada iblis dulu. Ya. Kalau kata Ibnu Abbas pula dia bezakan. Dia kata iblis ni ataupun syaitan adalah daripada iblis, manakala kalau jin bukan daripada iblis, jin daripada jan. Jadi kita ambil yang mana? Kita ambil pandangan yang pertama. Ra'yul awal. Aqrabu ila shawab. Pandangan pertama lebih dekat kepada kebenaran. Apa maksudnya? Maksudnya kita ambil pandangan yang pertama lah. Apa dalilnya kita ambil pandangan yang pertama? Sebab firman Allah Ta'ala seperti bawah ni lah. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Allah Ta'ala kata bahawasanya iblis itu adalah daripada kalangan jin. Maksudnya kalau iblis daripada jin daripada iblis jugalah. Itu dia punya mafhum mukhalafah. Okey? Macam tu. Ya, jadi jin ni adalah makhluk daripada iblis. Ya. Jin ke syaitan tu semua daripada iblis. Okay, kemudian jin diciptakan daripada api. Ini semua tahulah. Daripada kecil kamu dah diajar. Seperti mana syaitan dan juga iblis diciptakan daripada api, jin pun daripada api. Maksudnya nak kata mereka ni satu kelompok yang sama semua. Ya. Okay, kemudian jin memiliki ajsam syafafah tastati'u tashakkul bima turid. Jin memiliki jisim yang syafafah, jisim yang halus, yang boleh berubah bentuk seperti mana yang dia kehendaki. Maksud jin ni boleh berubah lah, boleh jadi ular, boleh jadi pada masa sama boleh jadi manusia, boleh jadi makhluk-makhluk lain lah. Dan mereka ada kekuatan, kemampuan untuk melihat kita. Fafihim al-qudrah ala ru'yatina wa laysa fina al-qudrah ala ru'yatihim. Mereka boleh lihat kita, ada kemampuan untuk lihat kita, tetapi kita tak boleh nak melihat. Wa laysa fina al-qudrah ala ru'yatihim. Dalil dia bawah tu. Innahu yarakum wa huwa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sampai situ. Sesungguhnya dia, iaitu jin, melihat kamu. Dia dan juga kabilah-kabilahnya lah. Huwa wa qabiluhu. Dia dan juga kelompok-kelompok dia tu boleh lihat kamu semua. Min haitsu la tarawnahum. Manakala kita ni tak boleh nak lihat mereka lah. Tak boleh nak nampak mereka. Ini dekat dunia lah. Okey, kemudian dalil. Dalil subutul jin.
dalil subutil jin, dalil yang menyatakan bahawa jin itu ada. Jadi dalil dia apa? Daripada Quran dan juga sunnah lah. Eh, Ada surah nama jin. Eh, Kemudian ada juga dalil mengatakan bahawasanya jin itu mendengar dakwah Islam. Ini pernah ditanya. Apakah dalil mengatakan bahawasanya jin itu istimak mendengar jin kepada dakwah Islam? Dalil dia apa ini? Wa anna minnal muslimun wa minnal qasitun. Ini yang cakap ni Allah Taala, yang cakap ni adalah daripada Quran, di mana Allah Taala menggunakan ataupun Allah Taala menakalkan kisah yang berlaku dalam kalangan jin. Jin kata kepada Nabi Muhammad, sesungguhnya daripada kalangan kami ini ada yang Islam dan ada juga yang qasitun. Qasitun ni bukan Islam lah, maksudnya kufur. Kan? Ada juga jin yang mendengar ayat Quran. Al-jin yastami'una ila Quran. Ini dalil dia. Ada juga jin, bukan. Yang ketiga ni Allah Ta'ala bercakap dengan jin seperti mana Allah Ta'ala bercakap dengan manusia. Ya ma'syaral jinni wal ins. Maksudnya bila Allah Ta'ala bagi arahan tu, Allah Ta'ala cakap dengan jin dan juga manusia. Okey. Seperti itu juga jin ni mukiman alaihimul, bukan hujah, hujah. Betulkan. Maksudnya apa? Jin ini akan dikemukakan kepada mereka ni hujah seperti mana orang Islam ataupun orang Islam seperti mana manusia. Maksudnya mereka ni akan dipersoalkan apa yang mereka lakukan. Ya ma'syarul jinni wal ins alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati. Wahai sekalian manusia, jin dan juga manusia, tidakkah datang kepada kamu utusan daripada kalangan kamu yang menceritakan kepada kamu petanda-petanda aku ataupun ayat-ayat daripada Allah Ta'ala. Maksudnya mereka ni jin sama macam manusia akan diberikan tanggungjawab dan juga akan dipersoalkan berkenaan apa yang mereka lakukan di muka bumi. Okay. Okay, selesai lah tu. Okay, kita masuk pada syaitan pula bawah tu. Okay, siapa syaitan? Syaitan ni adalah amma syayatin, kutakan syayatin ni, asatul jin wa junudu iblis. Mereka ni adalah jin yang bermaksiat. Syaitan ni adalah jin yang bermaksiat dan merupakan tentera-tentera kepada iblis. Kalau ditanya apakah muhimmah mereka, muhimmah ni peranan ataupun kerja mereka. Apakah tugasan syaitan ni? Kerja dia tazinu syarri lil insi wal jin. Tazin tu maksudnya menghias. Menghias keburukan di pandangan mata manusia dan juga jin. Maksudnya syaitan ni dia akan buatkan manusia ataupun jin nampak keburukan tu elok lah. Dia bukan sekadar menggoda manusia, tapi dia juga menggoda kelompok dia sendiri, jin lah. Kalau dia goda kelompok dia sendiri, kelompok dia nampak lah dia apa yang dia buat kan. Tapi kalau dia goda manusia, kita tak nampak lah dia. Kita tak nampak dia. Itu tugasan jin dan juga syaitan. Bukan jin dan juga syaitan. Jin tu syaitan lah. Syaitan tu jin lah. Okay. Tu yang pertama. Tugasan yang pertama. Tazinus syari. Tugasan yang kedua. Ib'aduhum anil jadah. Menjauhkan mereka daripada jadah. Jadah ni jayid. Jayid apa jayid? Jayid tu baik lah. Menjauhkan mereka daripada kebaikan. Okay. Kemudian dalil. Apakah dalil jin ini mendapat taklifan seperti mana manusia? Dalil dia adalah wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Jadi jin ni pun mendapat taklifan seperti manusia dengan arti kata maksudnya dia ada syariat dia. Kalau macam kita, syariat kita kena solat 5 waktu. Tunaikan zakat. Buat haji dan umrah sekiranya berkemampuan, syahadah dan sebagainya. Maka jin pun dia ada syariat dia lah. Apa syariat dia? Wallahu alam. Tapi Nabi dah ajarkan dan Nabi dah berikan kepada mereka syariat mereka. Itu syariat mereka. Jangan kita sibuk pula nak ikut syariat jin kan. Sebab berbezalah syariat kita dengan syariat mereka. Contoh syariat kita diharamkan. Tak boleh nak makan babi dan juga benda-benda yang haram lah. Binatang-binatang yang haram. Tak boleh nak sentuh babi tu. Dia nak sentuh anjing dan sebagainya.
Kalau jin, dia ada syariat benda yang dia boleh makan, apa yang dia tak boleh makan. Contoh yang dia boleh makan asap. Itu antaranya kan. Kalau kita tak boleh makan asap kan. Darah contohnya, kita tak boleh makan darah. Sebagian jin boleh makan darah. Itu syariat mereka lah. Kita tak payah nak sibuk nak tahu apa syariat dia, sebab itu kehidupan mereka. Kita sibuk pada syariat kita je lah. Apa yang kita nak kena buat. Ada orang kadang-kadang dia sibuk nak tahu benda-benda jin. Dia curious kita panggil. Sibuk nak tahu jin ni buat apa, macam nak komunikasi dengan jin, nak interaksi dengan jin dan sebagainya lah. Sedangkan benda tu adalah benda yang tidak dituntut lah dalam Islam. Bila kata tak dituntut, maksudnya tak payah buat. Sedangkan ada benda yang lebih dituntut. Apa dia? Kita tunaikan benda-benda wajib pada diri kita. Solat fardunya, benda-benda sunat. Dan juga kita tunaikan benda-benda wajib terhadap masyarakat sekeliling kita. Buat benda baik, amar ma'ruf nahi munkar. Meleraikan orang yang bergaduh. Ajak orang pergi surau, pergi masjid. Ajak orang jangan kutuk orang lain. Tu benda-benda tu semua wajib. Benda tu settlekan dulu. Dan percaya cakap ustaz, benda tu takkan settle sampailah ke hari kiamat. Jadi katanya macam mana? Kena terus buat sehinggalah ke hari kiamat. Itulah sunnatullah yang terbesar. Sunnatullah yang terbesar. Yang dibawa oleh para nabi. Iaitu berdakwah kepada manusia. Jadi kerja kita bukan je nak sibuk cari kerja pasal jin. Nak tahu dia nak kena buat apa. Jin ada berapa jenis. Ada jin dekat kubur lah. Ada jin dekat belakang rumah lah. Jin dekat dapur lah. Jin dekat hutan dan sebagainya. Itu bukan kerja kita. Bukan kerja kita. Kerja kita adalah berpijak di bumi nyata dan berdakwah kepada manusia di sekeliling kita. Itu kerja kita. Lain lagi kamu belajar agama kan. Bila kata macam gini bukannya pelajar lelaki saja. Kena sedar, pelajar perempuan pun sama. Banat pun sama, kena buat benda yang sama. Maksudnya apa? Jadi orang baik lah. Jadi orang baik, jangan nakal-nakal. Kena berbangga dengan kebaikan yang kamu ada dan berdakwah kepada manusia. Okey, selesai. Okey, syaitan. Pendek je bab ni kan. Berapa surat? 9, 10, 11, 12. Kejap je. Belajar tauhid ni dia best. Sebab dia pendek dan senang faham. Dia setiap bab tu pendek dan senang faham. Tapi bab dia banyak. Sebab tu Ustaz nak ajar kamu ni. Belajar ni jangan fikir nak imtihan saja. Contoh nanti kalau kamu dah keluar untuk kata kan. Ustaz, jin dan syaitan ni benda yang sama. Jin lain Ustaz. Syaitan lain Ustaz. Jin ni ada yang baik, ada yang jahat. Syaitan ni semua jahat. Kalau syaitan ni daripada api, jin ni ada yang daripada tanah, ada yang daripada air. Dia kata macam itu pula kan. Jadi salah lah benda tu kan. Yang kamu dah belajar apa? Jin dan syaitan semua sama. Jin dan syaitan semua daripada api. Dan jin ni, syaitan ni adalah daripada kategori jin juga. Macam itu. Jadi kamu belajar ni bukan semata-mata untuk kamu periksa. Tapi supaya kamu ingat sampai bila-bila apa yang kamu dah pernah belajar. Itu niat kamu kena betulkan lah. Jangan jadi pelajar yang belajar untuk periksa. Kena betulkan niat. Belajar ni, masuk mahat ni, kamu belajar fake ke? Fake kan belajar kumpulan kan? Sembelihan. Belajar faraid lagi. Lagi besar ilmu tu kan. Belajar tafsir, belajar tauhid dan sebagainya. Pada kepada ni, nak belajar benda ni semua. Simpan elok-elok biar kamu ingat sampai bila-bila. Kalau katalah imtihan kamu tak semenang, paling-paling tidak kamu ingat apa yang kamu belajar. Tak guna kalau imtihan kamu cemerlang, tapi kamu lupa semua. Itu kita kata ilmu tak bermanfaat, tak berkat. Yang paling baik macam mana? Biar cemerlang kat imtihan, dan pada masa sama kamu amalkan ilmu yang kamu ada lah, kamu ingat. Okey, jadi muka surat 12. Jadi berdasarkan perkara yang kita dah cerita tadi panjang-panjang, jadi ulama telah memisahkan hakikat jin dan syaitan kepada dua pandangan. Jadi hakikat jin dan juga syaitan jangan tertukar. Ini hakikat. Ingat kalimah hakikat. Kotakkan hakikat. Soalan akan tanya, kalau dia tanya pandangan ulama berkenaan khalqil jin, penciptaan jin. Dekat sinilah dia punya jawapannya. Maksudnya ada dua pandangan. Kalau dia tanya berkenaan hakikat jin dan juga syaitan, maka jawapannya dekat sini.
Kat sini ada 3 pandangan. Jangan tertukar. Jangan tertukar. Kalau dia tanya hakikat jin, dekat Musab 12. Kalau dia tanya khalqil jin, penciptaan jin, yang belakang tadi tu lah. Okay? Jadi kalau dekat sini dia ada 3. Awal, sani, al-hasil. Jawapan dia sama je sebenarnya kan? Sama je sebenarnya. Cuma dia ada 3 jawapan lah. Lebih kurang sama macam yang tadi khalqil jin. Tapi kamu tetap kena jawab secara berbeza lah. Jadi kalau pandangan yang pertama dia kata jin dan juga syaitan hakikatnya itu berbeza. Tanda kan? Apakah perbezaan dia? Dia kata jin itu adalah daripada udara. Fal jin ajsam hawaiyah latifah tashakkala bi ashkalin mukhtalifah. Jin itu daripada udara. Kalangan mereka ada yang taat, mukmin yang taat, dan ada juga yang minhum al-mu'min al-muti' wa minhum al-kafir al-asi. Ada yang taat, ada yang kafir. Ada pula pandangan manakala syaitan adalah daripada api. Jadi ini pandangan yang pertama. Kalau pandangan yang kedua, jin dan syaitan hakikatnya sama. Dua daripada api. Ini tak perlu ambil sangat lah. Ambil depan ni pun okey je. Kita nak pandangan al-hasil. Ingat kalimah al-hasil. Al-hasil ni maksudnya apa? Maksudnya kalau ada banyak-banyak pandangan, dia letak al-hasil. Maksudnya pandangan yang diambil oleh penulis. Itu maksudnya. Berapa pandangan yang kita berpegang dengannya. Sebab ada banyak pandangan kan. Kamu buat sebelah al-hasil tu, belah kanan tu. Kamu buat tanda sempang. Ataupun tanda, apa-apa tanda lah. Kamu tulis at-tarjih. Alif lam, ta, ra, jim, ya, ha. Tarjih. Maksudnya apa? Banyak-banyak pandangan dia akan mentarjihkan ataupun dia akan pilihlah pandangan yang pada dia lebih dekat kepada kebenaran. Jadi ini pandangan al-hasil. Nah, soalan pun biasa keluar juga ni al-hasil. Apakah al-hasil daripada hakikat jin? Jadi al-hasil dia adalah kewujudan jin dan syaitan khuliqu minar. Mereka ini dicipta daripada api. Hakikatnya sama. Dan untuk setiap manusia itu ada qarin daripada malaikat dan juga qarin daripada syaitan. Qarin ni maksud peneman. Setiap manusia dia ada peneman syaitan, ada juga peneman malaikat. Jangan fikir peneman syaitan saja. Kamu pun ada peneman malaikat. Kita dah belajar pada bab malaikat sebelum ni. Jadi qarin daripada malaikat akan suruh dia buat baik. Ya'muruhu bil khairi. Manakala qarin daripada jin akan suruh dia buat jahat. Mana kamu kena faham lah. Semua qarin kita ni jahat. Tak ada qarin yang baik. Tak ada qarin daripada jin lah. Maksudnya kalau qarin daripada malaikat baik lah. Kecuali qarin Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi SAW dalam satu hadis menyatakan bahawasanya baginda telah mengislamkan qarin daripada kalangan jinnya sendiri. Telah mengislamkan sendiri qarin daripada kalangan jin. Yang ada dekat dia lah. Jadi setiap seorang dia ada qarin dia masing-masing. Qarin ni maksudnya peneman. Bila kata peneman ni bukannya macam macam peneman hidup, bukan. Maksudnya dia akan duduk dengan kita lah. Membisikkan kepada kita. Jadi semua qarin kita ni adalah jin, syaitan, jin yang jahat. Kecuali Nabi SAW lah. Dan juga ada qarin daripada kalangan malaikat. Okey. Bawah tu boleh buat. Seperti biasa, kalau kata buku tak ada pada kamu sekarang, kamu boleh ambil buku tulis Tauhid atas meja ustaz, minta izin dengan guru yang sedang menjaga kelas. Kemudian buat latihan, hantar. Seeloknya lah, kalau untuk kelas sekolah ni, ustaz ada minta kamu sediakan 2 buku, tak silap. Satu untuk Tauhid, satu untuk mantik. Kalau kelas yang satu lagi tu, kalau kata kamu belum sediakan, boleh sediakan lah. Di mana satu buku tu mantik, satu buku tu Tauhid. Tapi kalau kata kamu tak cukup buku, tak apalah, bolehlah nak satukan. Satu buku untuk latihan Tauhid dan juga mantik. Boleh nak satukan, tak ada masalah. Tapi seeloknya sediakan 2 lah. Satu untuk Tauhid, satu untuk mantik. Pakai buku kecil boleh, buku besar pun boleh, tak ada masalah. Okey, selesai untuk bab al-jin dan juga syaitan. Kita masuk pada bab yang seterusnya, al-maut. Al-maut.
Al-maut ni kematian lah. Jadi ada berapa musrad? 1, 2, 3. 3 saja. Tauhid dia sikit-sikit. Ya, kematian. Jadi al-imanu bil mauti, beriman kepada kematian. Soalan kadang katanya, apakah yang dimasukkan dengan kata kita ni beriman kepada kematian? Ini soalan ni. Bagaimana pakai payah jibul iman bil mauti? Bagaimana kita beriman dengan kematian? Apa maksud beriman dengan kematian? Maksudnya adalah ada dua kaedah. Wajhain, dua kaedah dimasukkan dengan kita beriman dengan kematian. Maksudnya kena percaya gunakan dua kaedah ni. Yang pertama adalah kita beriman bahawasanya setiap kehidupan itu akan mati. Dan tidak ada yang kekal melainkan Allah Ta'ala. Setiap kehidupan, setiap makhluk itu ila fana. Akan binasa dan tidak ada yang kekal melainkan Allah Ta'ala. Dalil apa? Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan. Okay. Adapun ada juga yang kata tak mati semua. Mukhalifun fi hadha. Yang kata tak mati semua. Yang kata ada yang tak mati adalah ad-dahriyah. Dahriyah ni kelompok Islam lah, tapi sesat lah. Dia ni tak beriman kepada Allah dan juga tak beriman pada hari akhirat. Dahriyah ni. Dahriyah ni bukan Islam. Dahriyah ni satu ideologi lain. Dia bukan Islam. Dia bukan daripada kalangan Islam. Okey, yang pertama ni. Kotakkan al-awwal, bariskan nu'mina anna kulla syai'in anna kullal khalqi ila fana wa la yabqa illa Allah. Kemudian yang kedua, bila kata beriman kepada kematian, yang pertama tadi, yang kedua ni, kita kena percaya bahawa sebab kematian adalah intihau ajalina allati qaddarahallahu ta'ala lana. Sebab seseorang itu ataupun sesuatu makhluk itu mati adalah intihak ajalina. Intihak tu berhenti, tamat. Tamat ajal kita yang telah ditentukan oleh Allah untuk kita. Allati qaddarahallahu lana. Yang Allah Ta'ala dah tentukan kepada kita. Maksudnya kalau kita mati, maksudnya itulah ajal kita yang Allah Ta'ala dah tetapkan pada kita. Itu kita kena beriman dengan perkara itu. Dengan arti kata apa? Kalau lah kata seorang tu dah kena bom sekalipun, tinggal kepala je. Ataupun tinggal kepala dan tak kisahlah kepala lah. Tak masalah. Tapi Allah Ta'ala kata belum lagi ajal dia, maka dia akan hidup juga. Itu yang diartikan dengan beriman dengan kematian. Maksudnya kalau kata kamu tak ada salah satu daripada dua perkara ini, yang pertama percaya semua makhluk akan mati, yang kedua percaya bahawasanya mati itu dengan sebab tamat ajal, tak percaya dengan dua benda ni, maka kamu tak boleh kira sebagai beriman kepada kematian. Kena ada dua-dua perkara ini, barulah kamu dikatakan beriman kepada kematian. Kadang-kadang kan contoh sahabat Nabi SAW Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid, dia ni Nabi SAW gelarkan dia sebagai Saifullah. Saifullah ni maksudnya pedang Allah. Dan Nabi SAW doakan kepada dia bahawasanya dia tidak akan pernah kalah dalam sebarang peperangan yang dia masuk, yang dia ikut lah. Jadi dia tak adakan Allah Ta'ala, memang dia tak pernah kalah lah. Dalam peperangan dia menang semua. Daripada mula dia masuk Islam sampailah dia meninggal, semua dia menang. Jadi nak ceritanya, bila mana dia nak meninggal, bukan nak meninggal lah, yelah nak meninggal, sahabat dah meninggal. Ada nak kebumikan jasadnya. Jadi mereka lihat dekat tubuh badan ni banyak kesan-kesan luka daripada perang. Seumpamanya tak ada ruang langsung dekat badan dia tu, melainkan mesti kan ada luka. Penuh badannya dengan luka. Ada luka tombak, luka pedang, luka anak panah. Tapi tak mati-mati. Tak mati-mati. Itu kita kata Allah Ta'ala takdirkan dia tak mati sampailah tamat ajal dia di atas katil sendiri. Sedangkan dia berhajat nak mati syahid tapi tak mati. Itu kita panggil beriman dengan kematian. Kita percaya bahawasanya selagi ajal dia belum sampai,
Selagi ajalnya itu belum berhenti, belum tamat, selagi itu dia tidak akan mati. Jadi siapa yang tentukan ajal? Allah Ta'ala lah. Tak ada seorang pun tahu ajal dia mati bila. Allah Ta'ala saja yang tahu. Okay? Jadi yang tak setuju dengan perkara ini siapa? Mukhalifuna fi zalik at-tabi'iyun. Tabi'iyun ni ahli sains. Ahli sains. Di mana mereka menasabkan kematian itu, menasabkan satu perkara itu dengan daripada sudut sains lah. Jadi dia kata mati ni dengan sebab nafas dah tak ada contoh. Ataupun mati dengan sebab kepala tak ada, otak tak ada contohlah kan. Ya, itulah pada mereka. Di mana kita ni kita belajar sains juga kan. Kita pun belajar. Ya, otak diperlukan, udara diperlukan, oksigen diperlukan untuk seseorang manusia itu hidup. Tetapi yang kita kena faham di mana akal kita kena tunduk kepada akidah, tunduk kepada akidah dan kepercayaan kepada Allah. Di mana orang yang Allah Ta'ala takdirkan dia tak mati, maka meskipun tak ada wasilah-wasilah yang menghidupkan dia, tiba-tiba tak ada oksigen ke, tiba-tiba kepala tak ada ke, Allah Ta'ala takdirkan dia hidup, dia akan hidup. Gitu, selagi mana tak tamatnya ajal. Yang terkini kalau kamu ada surat khabar tu, tak ada asrama. Kalau ada boleh baca dah. Isu terkini dekat negara Malaysia ni, sebahagian orang Islam sendiri mempersoalkan betul ke Nabi ni Isra Mi'raj, tak ada udara, tak ada oksigen dekat angkasa, macam mustahil kan, macam tak logik. Betul ke Nabi boleh buat macam ni? Ini semua soalan-soalan kalau kita ni melebihkan akal kita. Itu kata kita memang guna akal kan. Ini bukan maksud kata jangan guna akal. Kalau tak guna akal jadi bodoh kan. Kita guna akal. Tetapi kalau guna akal dengan cara yang betul-betul, maka kita akan percaya yang benda itu tak mustahil. Kita akan tahu. Tapi kalau guna akal dengan cara yang tak betul, maka jadilah macam itu. Jadi macam itu. Sebab apa? Sebab dia fikir semua benda terikat dengan undang-undang alam. Sedangkan ada perkara yang Allah Ta'ala boleh jadikan tak terikat dengan undang-undang alam. Itu kalau kita fikir betul-betul, fikir elok-elok, maka kita akan jadi macam itulah. Kita akan jadi orang yang baik, orang yang elok. Ada orang kata jangan guna akal kan, kebelakangkan akal. Sedangkan Allah Ta'ala puji ulul albab, orang yang berfikir dengan sebetul-betulnya. Maksudnya mereka ni macam fikir, tapi sebenarnya tak fikir pun. Tak fikir betul-betul. Dia fikir kalau Nabi SAW Isra Mi'raj kena ada tabung oksigen, biar tak sesak nafas. Benda tu tak payah. Itu keistimewaan yang Allah Ta'ala letakkan. Kita tak tahu Wallahu'alam macam mana kaedah ni. Nabi SAW boleh, kalau kita tengok Nabi SAW boleh naik burak tunggangan Nabi SAW dengan kelajuan melebihi kelajuan kilat. Burak tu daripada kalimah al-barku. Barku apa? Al-barku maksudnya kilat lah. Burak tu tunggangan Nabi lah, maksudnya kilat, naik kilat lah. Wallahu'alam lah naik kilat ke ataupun naik tunggangan. Tapi kalau ikutkan hadis, Nabi SAW naik tunggangan lah. Tunggangan yang macam kuda, macam kuda, campuran kuda dengan burung. Kelajuannya macam kilat, itu kita panggil burak. Kalau kita lihat secara logik, tubuh badan manusia, kamu naik kapal terbang ataupun jet pejuang, kita panggil hypersonic ataupun supersonic, saya tak ingat lah apa istilah dia. Maksudnya lebih laju daripada kelajuan bunyi. Jadi kalau orang yang naik kapal terbang macam itu, dia kena pakai apa? Dia kena pakai bantuan pernafasan. Sebab apa? Sebab tubuh badan dia tak kuat nak tahan kelajuan tu, dan juga akan ada masalah daripada sudut pernafasan. Itu kelajuan bunyi. Kelajuan bunyi tak macam kelajuan cahaya. Kelajuan cahaya berapa? Aku belajar dulu sains berapa? 1 saat bersamaan 300,000 km. Maksudnya setiap saat cahaya ni bergerak selaju 300,000 km. 300,000 km bukan 300 km. Daripada sini nak pergi Kuala Lumpur lebih kurang 400,5 km. 400,5 km ni 300,000 km sesaat. 1 jam dah berapa kan? 300,000 km sesaat. Itulah kelajuan burak, kilat. Kelajuan kilat. Macam gitu. Jadi kalau fikir secara logik, hancurlah tubuh Nabi kan. Tak mampu nak tahan. Tapi itulah mujizat Allah Ta'ala berikan. Yang kita ni, kalau kita fikir elok-elok, kita akan percaya, kita akan yakin bahawasanya tak mustahil perkara tu. Tak mustahil, semua tu dalam kuasaan Allah. Tapi kalau kita fikir dangkal,
Tak fikir jauh, kita fikir sekadar apa yang kita ada ilmu, apa yang kita percaya, maka kita jadi seperti mereka, kalangan-kalangan mereka yang menafikanlah perkara itu. Menafikan perkara itu. Okey. Jauh pula cerita. Okey, jadi Allah Ta'ala memberitahu kita bahawasanya kematian itu akan datang bila mana berhentinya ajal. Akhbarana anna Allah Ta'ala akhbarana anna al-mauta ya'ti idza intaha al-ajal. Maut akan datang bila mana bertamatnya ajal. Dalil apa? Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila mana datang ajal, mereka ni tak dapat nak yastakhirun. Yastakhirun melambatkan sesaat pun, dan mereka tak dapat nak cepatkan walaupun sesaat. Ini ajal lah. Kita kata ajal. Okay, kemudian bagaimana kematian itu datang? Mati itu yakunu antari kil malaikah allati tatawalla ikhraja ar-ruhi minal jasadi. Kematian itu adalah dengan cara antari malaikat yang ditugaskan untuk mengeluarkan ruh daripada jasad. Kul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Kemudian didatangkan kepada kamu malaikat maut yang diwakilkan kepada kamu, maksudnya diwakilkan dengan tugasan daripada Allah. Di mana sebenarnya sebab itu kamu akan kembali kepada Tuhan kamu. Jadi maksudnya mati itu adalah dengan kaedah, inilah kaedah mati lah. Tak ada kaedah mati ni. Maksudnya mati itu dengan kaedah bila mana dah sampai ajal, maka Allah Ta'ala akan utuskan malaikat maut untuk dia keluarkan roh daripada tubuh seseorang itu, manusia. Manusia ke jin ke. Hatta jin pun samalah. Dia ada tempoh ajal dia. Jadi dekat sini kadang-kadang ada perbahasan orang kata, tapi ustaz macam mana kalau dia tu mati mengejut, mati kena bunuh? Sama juga, semua benda sama. Maksudnya roh dia akan ditarik. Bagaimana ustaz kalau kata dia tu mati kena bakar, hancur tubuh badan dia, kena tarik juga roh ke? Ya, kena tarik juga roh. Macam mana? Kaedahnya kita tak payah nak fikir macam mana. Kenapa ustaz kata tak payah nak fikir? Sebab apa? Kalau kita fikir, kita tak mampu nak fikir sebab benda tu benda gaib. Kamu kena faham, kita kena faham benda gaib ni bukan di dalam kekuasaan kita untuk fikir. Kita hanya mampu fikir benda yang tidak gaib, yang kita nampak, yang kita boleh rasa, kita boleh sentuh, kita boleh mengalaminya. Tetapi benda-benda gaib, kita tak boleh nak tahu melainkan dengan kaedah wahyu. Benda-benda gaib. Sebab tu kalau kita belajar, Ustaz pernah terangkan sebelum mula-mula sekali, dekat bab permulaan. As-sam'iyat la sabila ila al-ilmi biha illa an-nass as-sahih. Qur'anan kana au sunnah. Perkara-perkara sam'iyat, perkara-perkara gaib lah kita panggil, tidak ada jalan untuk mengetahuinya kecuali dengan nas sahih, iaitu Quran dan juga sunnah. Maksudnya apa? Tidak ada majal untuk ijtihad fiha. Tidak ada ruangan lingkup, skop untuk kita ijtihad. Tak boleh nak ijtihad langsung. Kalau kata kamu solat, contoh dah lain kan, kamu kata kamu solat, buat muamalat dan sebagainya, kamu boleh ijtihad dalam perkara tu. Bukan kamu lah mufti dah, kamu ikutlah pandangan mufti. Mufti buat ijtihad. Tetapi benda-benda gaib, tak ada ruang ijtihad. Tak boleh nak ijtihad. Tak boleh dia berkata, tak ada dalam nas kan. Tiba-tiba nak kata, ni kalau orang meninggal ni, apa dia kata, ni jin ni ada jin yang macam gini. Ada jin yang jenis macam lah kan. Benda-benda karut yang diciptakan oleh masyarakat Melayu sendiri kadang-kadang kan. Benda-benda macam itu. Jadi sumbernya daripada mana? Jadi kita tak boleh nak ijtihad perkara-perkara macam ini. Contoh, dululah ada orang kata jin macam-macam lah kan. Ataupun benda-benda yang kamu tak nampak. Ni contoh, satu Ustaz pernah cerita apa. Orang kalau dah meninggal, maka hartanya dia bawa sekali masuk dalam kubur. Tu dia letak dalam kubur dia tu harta, supaya bila dia bangun nanti dia ada duit. Ada duit, ada benda dan sebagainya. Ini daripada mana sumbernya? Sebab ini melibatkan perkara gaib. Jadi benda-benda yang melibatkan perkara gaib ni tak boleh nak ijtihad. Mesti kena berpandukan Quran ataupun sunnah. Adapun benda-benda yang tak melibatkan perkara-perkara gaib, maka ada ruangan, ada skop lingkungannya untuk berijtihad.
Contoh solat Jumaat, kata tak cukup 40 orang. Ataupun solat Jumaat dalam keadaan masjid dekat-dekat. Itu semua benda yang boleh diijtihadkan. Ya? Tapi kalau dalam bab sam'iyat, al-ghaibiyat, tak boleh nak ijtihad. Seperti itu jugalah dalam bab yang kita tengah belajar sekarang ni, berkenaan kematian lah. Okay? Okay. Okay, jadi hukum orang yang mengingkari kematian. Al-maut bukan al-maus. Yang mengingkari kematian kafir. Apa maksud ingkari kematian? Maksudnya dia tak percaya mati tu dengan sebab ajal berhenti. Dia fikir mati tu dengan sebab nafas dah tak ada. Mati tu dengan sebab orang tu sakit. Ini antara benda yang menimpa masyarakat kita. Mati sebab sakit. Tak. Memanglah kita boleh berborak-borak kan. Mati sebab ada sakit tu apa sebagainya. Tapi sebenarnya lebih tepat yang kita kena faham mati tu dengan sebab ajal dah tamat. Ini yang kamu kena betulkan lah. Tapi jangan duk kata, Ustaz, pakcik kupu ni. Dia baru meninggal isteri dia. Dia kata, pakcik sedih, isteri pakcik mati, orang dah tua, tu semua kan. Dia kata, pakcik tak boleh, pakcik kufur cakap macam ni. Maksudnya pakcik kena faham, orang mati ni sebab ajal, bukan sebab dia sakit, sebab apa. Memanglah betul kan. Itu semua asbab lah. Okay? Tapi etikon kita, kepercayaan kita tak boleh nak cakap macam itu. Kita kena cakap bahawasanya kematian itu adalah dengan sebab ajal daripada Allah Ta'ala. Ajal yang Allah Ta'ala tentukan telah tamat untuk kita. Ya? Sebab apa kita kata kufur? Sebab dia mengingkari apa yang telah maktub dalam Quran dan juga sunnah. Maktub ni apa yang telah putus, apa yang telah tetap, apa yang telah yakin ada dalam Quran. Maksudnya memang yakinlah seorang tu mati dengan sebab Allah Ta'ala tentukan ajalnya. Ya? Tiba-tiba ada bab takwil insan dalam ni. Penciptaan manusia. Ambil je lah. Jadi dia kata insan itu diciptakan daripada roh dan juga jasad. Ini pernah keluar ni dalam imtihan. Jadi belajar semua pendek lah. Mana benda lah ni kan. Rupanya dekat sini. Penciptaan manusia. Manusia dicipta daripada roh dan juga jasad. Jasad ini adalah alam syahadah. Alam syahadah ni maksudnya alam yang boleh dilihat lah. Syahadah ni lihat. Boleh disaksikan. Manakala roh tak boleh nampak lah. Ruh itu kita tak tahu lah macam mana. Nanti kita akan masuk pada bab ruh. Kemudian ada satu lagi persoalan yang saya kena cakap. Iaitu berkenaan semua benda akan melalui kematian. Bagaimana pula dengan keadaan syurga, keadaan neraka, keadaan sebahagian malaikat yang menjaga arasy Allah Ta'ala. Adakah semua tu akan mati? Jawapannya adalah Wallahu a'lam bissawab, tapi kita katakan dikatakan dalam Quran Allah Taala kata mereka semua tu kekal lah. Kekal. Mati tak binasa. Jadi dekat situ ada kekal yang hakiki dan juga ada kekal yang maknawi. Kita kata khulud kekal. Ada khulud yang hakiki, ada khulud yang maknawi. Kita kena faham semua perkara-perkara itu, syurga, neraka dan sebagainya tu kita panggil khulud secara maknawi. Apa maksud dia? Maksudnya dia kekal. Maksudnya pada hakikatnya dia tidak kekal. Dia ada tarikh kematian ataupun dia akan mati dah. Tetapi Allah Ta'ala menjadikan dia lanjut usianya umpama dia tidak binasa. Panjanglah. Tak berhenti-henti. Itu kita panggil khulud maknawi. Adapun khulud yang hakiki, yang betul-betul kekal dan takkan binasa, hanyalah Allah Ta'ala. Okay? Itu kamu kena faham lah. Okey, selesai pada bab al-maut. Jadi saya kira cukup sekali itu saja insya-Allah. Jadi untuk akan datang kita akan masuk pada bab ajlul maqtul. Maksudnya ajalul maqtul. Ajal orang yang dibunuh. Macam mana perbahasannya. Jadi itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Mudah-mudahan kamu boleh fahamlah apa yang kita pelajari. Latihan jangan lupa pada muka surat 12, buat latihan ini dan hantarlah. Dan hantar. Jujur dengan diri kamu, jangan tipu Ustaz lah. Jangan tipu Ustaz. Buat latihan dan hantar. Mudah je tu latihan tu. Kamu juga. Dan belajar ni biar ingatlah sampai bila-bila. Jadi dengan sebab itu kita tangguhkan dengan bacaan tasbih kafarah wa suratul Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aku qali hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Terima kasih Ustaz ucapkan kepada kamu semua dan khususnya kepada guru, murabbi, ustazah yang menjaga kelas ana pada hari ini. Terima kasih. Jazakumullah khairul jazak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.